Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama-sama menyambung pengajian dalam kitab Ad-Da' wad Dawa karangan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah Allah Taala telah memberi kita peluang dan ruang untuk mempelajari dan membaca kitab ini. Telah pun berlalu tempoh 2 tahun. Sudah masuk tahun yang kedua kita membaca kitab ini, alhamdulillah, dan masih berbaki lagi perjalanan kitab ini, tetapi insya-Allah perjalanan kitab kita ini dan kita berjalan bersama dengan kitab ini adalah di antara waktu-waktu yang berkah, yang barakah insya-Allah taala. Semoga Allah taala memberikan rahmatnya dan barakahnya kepada kita. Jadi kita masih lagi berbaki perbincangan tentang bab menjaga al-khatir, menjaga pemikiran, menjaga lintasan hati. So apa kata Ibn Qayyim rahimahullah, wa qad rakaba Allah subhanahu fil insani nafsan ammaratan wa nafsan mutmainnatan wa huma muta'adiyatani فكل ما خف على هذه ثقل على هذه وكل ما التذت به هذه تألمت به الأخرى. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pada manusia ini jiwa ammarah yang menyuruh kepada keburukan, ammaratun bisu. Maksud ammarah ni sangat menyuruh kepada keburukan. Dan jiwa yang tenang, mutmainnah. Dan kedua-dua sifat ini adalah sifat bagi jiwa manusia. Dan kedua-dua sifat ini saling bermusuhan, saling bercanggahan. Apa yang ringan pada jiwa yang satu, berat pada satu yang lain. Apa yang disukai oleh satu yang pihak akan dibenci oleh pihak yang lain. Falaisa, yani kalau apa yang disukai oleh nafsu ammarah dibenci oleh nafsu mutmainnah. Apa yang senang dan suka akannya nafsu ammarah, nafsu mutmainnah pula rasa terseksa, disakiti, dan sebaliknya. Falaisa 'ala an-nafsi al-ammarati ashaqqu min al-'amali lillahi wa ithari ridahu 'ala hawaha. Walaysa laha anfa'u minhu. Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi jiwa ammaratun bisu selain daripada beramal untuk Allah dan mendahulukan redha Allah, mendahului kesukaan jiwa. Dan tiada baginya yang lebih bermanfaat daripada perkara tersebut. Ya, maknanya jiwa ammaratun bisu, sifat jiwa yang ammaratun bisu ini, dia benda yang paling dia tak suka, benda yang paling payah, yang paling renyah bagi dia adalah beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Renyahlah bagi dia untuk kita datang kelas, untuk duduk lama-lama depan laptop, depan handphone, nak tengok, nak mengaji kitab. Ya. Amboi lama dah ustaz ni mengajak tak habis-habis kitab dah 2 tahun dah. Berat. Ya. Jadi ammaratun bisu akan rasa berat perkara tersebut kepada kita. Amboi lamanya imam ni sujud, lamanya imam ni rukuk. Ya, dia rasa berat. Amal lillah rasa berat. Ya, sedangkan amalan tersebutlah yang paling bermanfaat untuk dia. Kan? Sedangkan itulah amalan yang bermanfaat untuk dia. Tapi dia rasa hak tu yang berat. وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وإجابة داعي الهوى وليس عليها أضر منه. Manakala jiwa yang tenang, mutmainnah pula, yang paling berat bagi diri dia adalah beramal untuk selain Allah dan menyahut seruan hawa nafsu. Dan tidak ada benda yang lebih memudaratkannya selain daripada itu. Ini maknanya
Kalau tidak beramal untuk Allah, mudarat bagi dia. Ya. Dan memang itu adalah perkara yang benar. Jadi ini dua ciri-ciri jiwa. Jadi jiwa ni ada pada kita. Dua sifat ni adalah sifat kita. Sebenarnya Allah bagi kepada diri kita ni dua perangai, dua sifat ni. Kita kata akal mendorong kita untuk berfikir dengan waras, untuk kita beramal kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana kita difitrahkan. Akal ini Tuhan ciptakan, kalau kita guna baik-baik, kita guna betul-betul, dia akan bimbing kita untuk mentauhidkan Allah. Bimbing kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masalahnya kita dibekalkan dengan syahwat, dengan hawa nafsu untuk diuji. Tentu sekali untuk Allah Ta'ala uji kita. Kita dah sebut banyak kali, kita dicipta untuk diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Ya. Jadi, dua jiwa ini dua ada dalam diri kita. So, mana satu yang akan menang? Itulah kita ni duk mujahadah. Yang kata mujahadah itu, itulah dia. Kita duk berperang dengan perangai kita yang Tuhan cipta ini, kerana itulah tujuan kita diturunkan oleh Allah Ta'ala ke dunia ini. Ya. Qulna hbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Untuk berlaku pertarungan di antara kufur dan iman, taat dan maksiat, sunnah dan bid'ah. So ini adalah tabiat, nature, alam dunia ini. Mesti ada pertarungan. Kita tak boleh anggap kita hidup di dunia ini untuk aman-aman, untuk harmoni-harmoni, tenang-tenang, seronok-seronok saja. Itu adalah salah. Itu adalah salah. Kan? Kita bukan diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk hidup di dunia ni, untuk seronok-seronok, untuk tenang-tenang, untuk aman-aman, untuk enjoy-enjoy. Bukan. Enjoy itu diciptakan tempat lain. Namanya jannah, syurga. Ya. Tetapi di dunia ini tempat berlaku pertarungan di antara baik dan buruk. Yang mana baik dan buruk tu ada dalam diri kita. وَالْمَلَكُ مَعَ هَذِهِ عَنْ يَمْنَةِ الْقَلْبِ وَالشَّيْطَانُ مَعَ تِلْكَ عَنْ يَسْرَةِ الْقَلْبِ. Nabi SAW dalam hadis Nabi kata, pada jantung anak Adam ini ada tumpuk untuk malaikat dan ada tumpuk untuk syaitan. Maka Ibn Qayyim kata, maka malaikat berada di sebelah kanan tumpukan jantung hatinya, dan syaitan bersama dengan nafsu ammarah, malaikat bersama dengan nafsu mutmainnah di sebelah tumpuk kanannya, dan syaitan bersama dengan nafsu ammarah di sebelah kirinya. So Allah Ta'ala bekalkan pula kepada kita, selain daripada sifat kita itu, dia hantar malaikat untuk membantu nafsu mutmainnah mengalahkan nafsu ammarah. Tetapi dalam masa yang sama, nafsu ammarah juga diberikan kepadanya syaitan yang untuk mendorong kita melakukan maksiat. Dan begitulah kita kena bertarung, kena berlawan. Malaikat tugasnya adalah membisikkan, mengilhamkan kepada kita perkara-perkara baik, perkara ketaatan. Manakala syaitan, kerja dia adalah was-was, meragu-ragukan kita akan perkara kebaikan dan meragu-ragukan kita akan kebatilan, benda yang batil. Macam mana tu? Yang ni dia hiaskan benda yang batil itu nampak betul. Dan dia buat kita kata benda itu adalah batil. Padahal akal je lah sebenarnya tak betul. Tapi syaitan akan bagi nampak macam benda itu baik. والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلى أن تستوفي أجلها من الدنيا. Dan peperangan ini berterusan sampai bila? Sampai mati. Sampai cukup ajal kita di dunia ini, barulah berakhir. Barulah kita akan tahu keputusan peperangan ni, siapa yang menang. Iaitulah bila datang malaikat maut, apa panggilan yang dia akan panggil kepada kita? Adakah Allah Ta'ala akan panggil kita balik dengan Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati. Itulah, masa itu barulah kita menang. Bila kita dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Masa tu baru kita tahu, oh, keputusannya inilah dia. So aku menang. Tak, jadi kita kena hati-hatilah. Kena hati-hati, kan? Apa keadaan kita? والباطل كله يتحيز مع الشيطان والأمارة والحق كله يتحيز مع الملك والمطمئنة والحروب دول وسجال والنصر مع الصبر ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله فله العاقبة في الدنيا والآخرة وقد حكم الله حكما لا يبدل أبدا أن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. Dan semua perkara batil dalam dunia ini berpihak kepada syaitan dan nafsu ammarah. Dan semua kebenaran dalam alam ini berpihak dengan nafsu mutmainnah dan malaikat. Dan peperangan ini ada menang kalahnya. Senantiasa akan ada begitulah. Kadang-kadang nafsu mutmainnah kalah sekejap, dia balas balik, dia hentam balik nafsu ammarah, saja nafsu ammarah attack balik. Ya? Dan seterusnya. Dan kemenangan yang terakhir, an-nasru, kejayaan itu bersama dengan as-sabru, kesabaran. Barang siapa yang sabar dan bertahan dirinya dan mengikat dirinya dalam peperangan tersebut untuk terus kukuh dan bertahan, ya, dan bertakwa kepada Allah, maka kemenangan di dunia dan akhirat akan menjadi miliknya. Kerana Allah telah menetapkan satu keputusan yang tidak akan dapat diubah lagi, bahawa kesudahan yang baik itu, kejayaan itu adalah milik takwa dan orang yang bertakwa. Sebab itu Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah. Ayat terakhir surah Ali Imran. Inilah dia formula, dan kita pun Syekh dah bentangkan masalah ni dengan lebih detail pada bahagian awal ataupun pertengahan kitab yang telah kita baca sebelum ni. Kan? Jadi inilah formula dia. Sabar, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru, dan teruskan, kuatkan lagi kesabaran kamu. Wa rabitu, dan ikat, teguhkan. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah, itulah kunci kejayaan al-falah. Kemudian dia kata, فَالْقَلْبُ لَوْحٌ فَارِغٌ وَالْخَوَاطِرُ نُقُوشٌ تُنْقَشُ فِيهِ فَكَيْفَ يَلِيقُ بِالْعَاقِلِ أَنْ تَكُونَ نُقُوشُ لَوْحِهِ مَا بَيْنَ كَذِبٍ وَغُرُورٍ وَخِدَعٍ وَأَمَانِي بَاطِلَةٍ وَسَرَابٍ لَا حَقِيقَةَ لَهُ فَأَيُّ حِكْمَةٍ وَعِلْمٍ وَهُدًى يَنْتَقِشُ مَعَ هَذِهِ النُّقُوشِ وإذا أراد أن ينتقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الردية لم يستقر فيه الخواطر النافعة فإنها لا تستقر إلا في محل فارغ كما قيل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. Dia kata apa? Hati kita, jantung kita ni, jiwa kita ini adalah seumpama papan kosong, papan tulis yang kosong, ya, tempat tulis yang kosong. Dan lintasan-lintasan hati ini hakikatnya adalah pahatan-pahatan yang kita nak pahat dan kita nak tulis pada papan ini. Jadi bagaimana orang yang berakal, yang logik, boleh membiarkan pahatan yang ada pada papan tulis hatinya ini adalah perkara-perkara yang berbentuk dusta, tipu daya, pembohongan, ya, angan-angan kosong, fata morgana yang tidak ada hakikat. Apakah hikmah dan ilmu dan huda yang boleh terlekat pada papan ini kalau dah dipahat padanya benda-benda yang batil? Tang mana kita nak pahat pula benda-benda yang hak?
Jikalau dia hendak memahatkan pada papan itu, seumpama dia hendak menulis ilmu yang bermanfaat di tempat yang telah penuh dengan tulisan-tulisan conteng-contengan. Bayangkan kalau kita nak tulis ilmu, nak catat kelas ini, kemudian kita bawa kertas yang telah pun ada contengan, penuh dah warna atas kertas tu. Bolehkah kita nak tulis dengan aman? Tak mungkin. Jadi hati yang telah dipenuhi dengan pemikiran, jantung hati yang dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran batil, ya, kesukaan-kesukaan syahwat yang batil, akhirnya payahlah dia nak pahat, dia nak letak padanya kebaikan. Ya. Jikalau tidak dikosongkan jantung kita ini daripada lintasan-lintasan yang kotor, yang rosak, tidak akan lekat padanya lintasan yang bermanfaat. Yang kita dah bincang 4-5 lintasan itu, yang sepatutnya itu yang kita kena jadikan fikiran kita. Dia tidak akan kekal melainkan pada tempat yang kosong. Seperti mana kata syair, atani hawaha qabla an a'rifal hawa. Aku telah disapa oleh rasa cinta kepadanya sebelum aku kenal apa itu cinta, apa itu hawa nafsu. Fasadafa qalban khaliyan fatamakkana. Maka kebetulan ketika rasa hawa nafsu itu datang, dia bertemu dengan jiwa yang kosong, maka dia pun melekat, terpahat. Jiwa kita ni macam mana kita nak bentuk? Kan? Apa yang kita nak pahat pada jantung kita ini, yang terletak pada jiwa kita, yang akan membekalkan maklumat yang akan memberikan arahan kepada otak kita untuk berfikir. Apa yang ada di jantung kita yang akan membawa kepada otak untuk berfikir. Ya, itu kita kena penting. Jantung dan otak ni dua benda yang penting dalam badan manusia. Jantung, pekerjaan fizikal dia pam darah. Darah masuk, ambil oksigen daripada paru-paru, dia pam keluar. Darah tu akan berjalan ke seluruh tubuh kita, bawa oksigen. Maka itulah dia yang akan membolehkan anggota kita bergerak. Dan yang paling penting, dia kena bekalkan oksigen ke otak. Bila otak berfungsi dengan baik, barulah anggota lain juga berfungsi dengan baik. Setiap benda yang kita sentuh, kita nampak, kita dengar, ya, kita rasa, akan dibekalkan kepada otak kita. Ya. Dan inilah dia tempat letaknya ruh kita, yang merupakan jiwa kita tadi. Yang memanglah ruh dan jiwa ini kalau kita buat operation tak nampak. Ya. Tapi dia ada. Kalau fungsi otak dengan jantung tadi itu yang kita nampak fungsi fizikal, maka dia ada fungsi rohani juga. Ya, fungsi rohani juga. Nabi kata at-taqwa hahuna, taqwa itu di sini. Maka seperti mana dia, fungsi fizikal dia adalah mengepam darah yang membawa oksigen kepada otak, dan fungsi otak secara fizikalnya adalah mentafsirkan senses, menyimpan memori, ya, dan sebagainya. Maka demikianlah fungsinya secara rohani. Kerohanian, ya, pun sama juga. Jantunglah akan membekalkan iradah, kehendak-kehendak niat kita, yang akhirnya akan memberi maklumat kepada otak kita untuk bertindak. Ya. Jadi kita kena jaga apa lintasan fikiran yang kita duk fikir. Kita duk fikir benda apa? Kerana apa yang kita fikir itu, kalau kena pada otak yang kosong, yang tak ada apa nak buat, dia akan melekat. Kalau benda tu batil itu akan melekat dan akan merosakkan kesucian, kemurnian jiwa kita tadi. Allahul musta'an. ولهذا كثير من أرباب السلوك بنوا سلوكهم على حفظ الخواطر وألا يمكنوا خاطرا يدخل قلوبهم حتى تصير القلوب فارغة قابلة
lilkashfi wa zuhuri haqa'iqil ulwiyati fiha. Sebab itulah kebanyakan ulama-ulama tasawuf, ya, mereka begitu menjaga hati ni daripada lintasan-lintasan, menjaga daripada duk fikir benda-benda yang tak betul. Ini adalah asas jalan suluk untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, jalan ibadat menuju kepada Allah taala, jalan merealisasikan tauhid kepada Allah taala. Ya, merealisasikan tauhid kepada Allah taala. Kita kena pastikan jiwa kita ni senantiasa kosong daripada lintasan-lintasan hati, pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, dan hanya menyibukkan pikiran kita pada perkara bermanfaat yang telah kita senaraikan sebelum ini. Ya. Dengan itu barulah diri kita ni akan istiqamah. Dan dengan itu, bila jiwa kita itu kosong daripada pikiran yang batil, barulah dia akan menjadi jernih seperti cermin yang membolehkan untuk kita nampak terzahir padanya kasyaf, pembukaan hijab daripada langit sana. Membolehkan malaikat ilham tadi mengilhamkan benda-benda yang baik kepada kita. Kan? Maka kita akan mendapat firasah. Kita akan melihat dengan cahaya Allah Ta'ala, bimbingan Allah Ta'ala. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. Jangan lupa, kita dah belajar dah. Ayat ini, apa makna dia? Apa maksud mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah? Ya? Kita kena ingat tu. Surah An-Nur penting dalam hidup kita. Kan? Jadi Allah Ta'ala beritahu bahawa hati mukmin itu tempatnya di mana? Di cahaya Allah Ta'ala itu, cahaya hidayah Allah itu di mana? Di jantung hatinya. Kita dah cerita dah, ya. Apa makna nurun ala nur? Nurun ala nur. Jantung hati kita itu, jiwa kita itu sendiri kena ada sifat-sifat cahaya. Barulah bila datang cahaya Allah Ta'ala, dia akan menjadi terang, menerangkan kegelapan jiwa kita ini. Nah. Kalau tempat duduk cahaya itu sendiri dah kelabu, dah gelap, cahaya walaupun terang sampai kepadanya, dia tak boleh nak reflect cahaya tersebut. Dia tak boleh nak pantulkan cahaya itu untuk menerangi jalan yang lain. Dan di antara bahan yang penting ialah minyaknya. Minyak yang nak jadi bekas supaya cahaya itu terus bercahaya dengan terang. Selain daripada bekas, minyak dia nak kena bagus, nak kena kualiti terbaik. Allah Ta'ala umpamakan dengan minyak zaitun. Apa makna minyak di sini? Kita dah bincang. Fitrah orang mukmin. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Betul tak kita bincang itu? Kita kata apa? Fitrah orang mukmin itu begitu hampir bercahaya sebelum datang cahaya Allah. Allahu akbar kabira. Kita dah bincang semua dah. Jadi itu yang Ibn Qayyim nak sampaikan, nak maksudkan. Jadi kita nak hati kita ini mendapat kasyaf daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mukasyafah al-qulub. Supaya hati kita ni boleh melihat benda-benda yang di luar pandangan mata. Ya? Di luar daripada pandangan mata. Supaya kita nampak bahaya yang ada di sebalik benda yang mata nampak macam tak bahaya. Ya? Supaya kita nampak benda-benda yang syubhat. Al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun. Halal jelas, haram jelas. Ya, ini kita boleh nampak dengan pandangan mata. Ini cukup dengan kita belajar ilmu syariat, kita tahu mana halal, mana haram. Tetapi wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tetapi antara halal dengan haram itu ada perkara-perkara yang syubhat, yang samar-samar, yang banyak orang tak tahu, tapi ada banyak juga orang tahu.
Nabi kata la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Maknanya ada juga ramai yang lain tahu. Nabi tak kata la ya'lamuhunna aktsarun nas. Bukan majoriti, banyak. Tapi ada banyak lagi yang tahu. Ha? Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdih. Barang siapa yang menjaga hatinya, dirinya daripada syubhat, dia telah memelihara, telah memberikan keselamatan kepada agamanya dan maruahnya. Waman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Tapi siapa yang terjatuh ke dalam syubhat, hampir pasti dia terjebak ke dalam benda yang haram. Karra'i yar'i hawla al-hima yushiku an yarta'a fih. Seperti pengembala kambing, bawa kambing dia mengembala makan dekat sempadan tanah larangan. Hampir sahaja pasti kambing itu akan masuk, melangkah ke tanah larangan dan makan rumput yang telah dikhususkan untuk haiwan-haiwan zakat. Ala inna likulli malikin hima. Sesungguhnya setiap raja itu ada tanah larangan dia. Ala inna himallahi maharimuh. Tanah larangan Allah itu apa yang dia haramkan. Ala inna fil jasadi mudghah. Kemudian Nabi tutup hadis ni dengan sesungguhnya dalam jasad ini ada segumpal daging. Tempat darah ada mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Bila rosak semua anggota badan. Kalau elok semua anggota badan. Ala wahiyal qalb, iaitulah jantung. Tengok. Jadi kita nak jantung kita ini senantiasa mendengar bisikan ilham malaikat. Tengok para sahabah radhiyallahu an, Imran ibn Husain radhiyallahu an. Suci hati mereka. Dengar malaikat bagi salam. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Suci hati mereka. Para sahabah radhiyallahu an, mereka nampak benda yang bahaya datang sebelum benda itu berlaku. Para ulama al-amilin al-rabbaniyin, mereka nampak benda-benda yang membawa kemudaratan, mafsadah sebelum ia berlaku. Orang yang macam inilah yang Nabi bagi satu panduan kepada mereka yang tak ada pada orang lain. Apa dia? Bila datang perkara-perkara yang meragukan, Nabi suruh dia buat apa? Istafti qalbak. Tu dia. Nabi kata, minta fatwa daripada hati kamu. Nabi suruh dia minta fatwa daripada jantung hati dia. Ini untuk orang yang macam mana? Untuk orang yang telah hatinya, lintasan yang melintas dalam jiwa dia adalah lintasan-lintasan yang baik. Yang mana tidak melekat lagi di hatinya waswas syaitan. Malaikat telah menghambat keluar syaitan. Dan malaikat sudah pun bertakhta di hatinya dan mengilhamkan kepadanya benda-benda yang baik sahaja. Ya. Inilah orang yang kita kata, inilah dia martabat yang kita panggil sebagai zauq, rasa. Kan? Apa yang kita rasa kita jadikan panduan. Ya. Mungkin kalau orang dengar macam kelas orang sufi pula. Sufi ni ada banyak jenis. Ini yang ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan kena faham. Apa yang orang sufi sesat itu, punca mereka sesat bukan kerana mereka tidak ada asas daripada agama, tetapi kerana mereka tidak ikut panduan agama yang betul. Ya. Memang kalau ada orang nak pergi berdebat dengan orang sufi, kalau dia tak tahu usul-usul ini, orang sufi akan kalahkan dia dengan sekejap saja. Sebab apa? Bila kita kata, apalah sufi ni ikut zauq, ikut rasa diri. Padahal zauq ini memang ada dalam Islam, tapi dengan dhabitnya. Yang kita kena bincang betul-betul. Dia tidak boleh menjadi dasar hukum, tetapi dia boleh menjadi panduan bagi seorang mukmin ketika berhadapan dengan situasi yang kita kata tadi, wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya. Sebab itu ditanya apa dia dosa? Dosa Nabi kata al-ithmu ma haka fin nafs wa karihta an yattali'a 'alaiha an-nas.
Dosa itu apa yang duk bergejolak dalam hati kamu dan kamu tak suka orang tahu. Kerana fitrah kita, Allah Ta'ala ciptakan kita tak suka benda dosa. Kita tak suka benda maksiat. Maka kalau kita nak tahu benda yang kita buat tu betul ke tak betul, tanya diri kita. Tepuk dada tanya iman. Tu yang kata tepuk dada iman tu. Kalau benda itu kita tenang dan rasa tenang untuk buat, ya itulah dia. Tidak dosa. Tapi kalau kita rasa tak selesa untuk buat, dan kita pun tak mau orang lain tahu kita buat benda tersebut, kita rasa malu, segan dengan orang yang beriman. Kalau orang beriman tahu kita buat benda tersebut, itu dosa lah. Itu dosa. Tetapi hati yang macam mana nak boleh rasa? Hati yang hidup. Hati yang hidup saja ada perasaan. Kalau hati tu dah mati, cerita lain. Cerita lain. Sebab itu nak kena jaga khawatir, lintasan yang masuk dalam hati kita ni nak kena jaga. Jangan sampai dia menjadi virus yang mematikan jantung hati kita, perasaan kita, fitrah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita akan jadi lebih teruk daripada binatang. Sebab tu Tuhan kata, walaqad zara'na li jahannama kathiran minal insi wal jin. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Bukan sebab dia ada jantung dia tak fungsi, tak pam darah. Tak. Pam darah. Fungsi fizikal, tapi fungsi rohaninya untuk mengepam niat yang baik kerana Allah Ta'ala, untuk membekalkan kepada otak tujuan-tujuan yang baik supaya otak boleh memberikan gerakan-gerakan yang bagus kepada anggota badan. Tidak ada. La yafqahuna biha. Bukan mata dia tak nampak objek-objek yang ada di depan dia, nampak, tapi tak lepas daripada objek tersebut. Dia hanya nampak apa yang ada depan mata dia, tapi dia tidak ambil iktibar daripada sebaliknya. Sedangkan fungsi mata Tuhan bagi untuk melihat objek yang ada supaya dia membekalkan maklumat tersebut kepada otak, kemudian otak boleh membuat tafsiran di sebalik yang mata nampak. Itu baru betul. Itulah namanya akal. Akal itu ialah kebolehan kita sebagai manusia mencapai benda yang tidak nampak berdasarkan apa yang kita nampak, mencapai apa yang kita tak dengar berdasarkan apa yang kita dengar. Itulah fungsi qalbun tadi. Kita tengok hujan turun. Daripada hujan tu turun, pokok-pokok tadi yang layu jadi serak. Itu yang mata nampak. Tetapi kalau dia jantung yang beriman, otak yang mukmin, dia kata kalau macam itu, demikianlah kuasa Allah Ta'ala menghidupkan yang mati. So dia nampak di sebalik pokok yang layu itu, dia nampak akhirat. Kejadian akhirat. Ya. Berlaku gerhana matahari, gerhana bulan. Oh, dia tahu dari segi maklumat fizikal ini fenomena sebab dia macam ni. Tetapi hati orang mukmin, jiwa orang mukmin, otak orang mukmin, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati ahad. Ayatan min ayatillah yukhawifu bihima Allahu ibadah. Allah nak takutkan dengannya hamba-hambanya. Fa idza ra'aitumuhuma fafza'u lis-salah. Pergi salat kalau nampak. Pasal apa? Pasal orang mukmin dia bukan sekadar melihat gerhana itu, tetapi kejadian gerhana itu mengingatkan dia kepada satu kejadian besar yang akan berlaku di akhir zaman. Matahari dan bulan akan dipadamkan pada hari kiamat. Mengingatkan dia bahawa tengok sekarang kita, Tuhan padam sekejap matahari. Akan datang satu hari nanti matahari ini akan dipadamkan terus. Alam ini akan dilenyapkan.
Dan dia nampak tengok matahari dan bulan. Walaupun dia setiap hari dia terbit, tapi ada masa dia terlindung. Pasal apa? Pasal dia juga mengikut arahan, peraturan. Ada Tuhan yang mengatur kejadian perjalanan dia. Dia ambil iktibar. Tapi jiwa yang macam mana nak boleh ambil iktibar yang macam ini? Itulah kita kata tadi. Jiwa yang kosong, yang jernih, yang bersih, yang menjadi tempat letaknya cahaya Allah, yang padanya ada minyak yang baik untuk membekalkan cahaya tersebut untuk terus bercahaya. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha'. Naam. وهؤلاء حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء فإنهم أخلوا القلوب من أن يطرقها خاطر فبقيت فارغة لا شيء فيها فصادفها الشيطان خالية فبذر فيها الباطل في قوالب أوهمهم أنها أعلى الأشياء وأشرفها وعوضهم بها عن الخواطر التي هي مادة العلم والهدى. Tapi Ibn Qayyim, di sinilah jadi kesesatan orang sufi. Ibn Qayyim tambih. Ada golongan yang menjadikan ibadat ta'abud mereka mengosongkan hati, mengosongkan minda, kosongkan minda. Ibn Qayyim kata. Dari satu sudut macam betul. Tetapi kesilapan golongan ini, kata Ibn Qayyim rahimahullah, mereka menjadikan matlamat mereka hanya kosongkan. Lepas dah kosong, mereka tak isi dengan benda yang lain. Salah. Yang kita maksudkan bukan kosongkan 100%, tapi kita kosongkan daripada benda-benda tertentu. Apa dia benda tersebut? Pemikiran-pemikiran yang batil. Tetapi lepas kita buang pemikiran batil, kita kena cepat-cepat isi dengan pemikiran yang hak. Kalau you just empty, you just make it vacant, tapi you tak isikan dia dengan benda yang batil, maka ketika itulah, kata Ibn Qayyim rahimahullah, mereka ini menjaga satu pihak, tetapi mereka lupa, mereka hilang satu pihak yang lain. Mereka mengosongkan hati mereka daripada didatangi sebarang pemikiran. Maka dia pun kekallah kosong, tak ada benda, tak ada isi. Lalu syaitan datang, tengok, kosongnya hati mamat ni. Duduk suluk dalam gua, kat Gunung Jerai, kat Gunung Ledang, kosong hati dia. Lah ni tak payah pergi Gunung Ledang lah, pergi bayar ribu-ribu ringgit pergi motivasi, pergi program pemantapan diri, program magnet rezeki. Lepas tu sana tu dia kata kosongkan minda. Masa tu saya tanya, depa ni kosong minda depa, tak ada apa, tak ada isi. Kan? Maka setan pun akan menanam dalamnya benih batil dalam rupa yang mereka sangka benda tersebut adalah baik dan hebat, dan menggantikan kepada mereka itu dengan yang sepatutnya mereka isi dengan dalam hati mereka itu petunjuk dan hidayah Allah, setan isi dengan kebatilan, lalu mereka menyangka benda itu adalah hak. Wa idza khala al-qalbu وعوضهم بها عن الخواطر التي هي مادة العلم والهدى وإذا خلا القلب عن هذه الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خاليا فشغله بما يناسب حال صاحبه حيث لم يستطع أن يشغله بالخواطر السفلية فشغله بإرادة التجريد والفراغ من الإرادة التي لا صلاح للعبد ولا فلاح إلا بأن تكون هي المستولية على قلبه. Maka setan ni dia cerdik. Dia tahu orang ni tak ada keinginan untuk buat maksiat dan dia nak jaga pemikiran dia daripada benda-benda yang tak elok. Maka dia pun tak mau fikir, dia kosongkan minda, dia duduk tenang, duduk diam gitu kan. Buat dia panggil meditation. Dalam istilah orang Kapiak dia panggil meditasi. Dalam istilah agama Hindu dia panggil yoga. Dalam istilah agama Sufi dia panggil suluk, dia panggil uzlah. Kan? Walaupun suluk uzlah ni istilah syar'i, ada cara yang betul.
Tapi cara dia panggil khalwah. Khalwat. Duduk seorang-seorang dalam gelap. Kan? 40 hari tak makan daging. Duduk dalam tirai, tak bercakap dengan siapa. Duduk, tidur pun tak, baring pun tak, duduk. Dia panggil tajrid. 40 hari. Bayangkan. Allahul Musta'an. Itu hak dalam sufi. Hak dalam hak moden-moden sekarang ni macam-macam lah. Magnet rezeki lah, apa ESQ lah, NLP lah, apa semua ni. Sama lah benda yang sama. Kan? Jadi mereka ni diajak untuk kononnya bagi jiwa kita tu empty, kosong. Kononnya dengan cara itulah kita akan tenang, dia kata, tenang. Kan? Tenang. Kalau dalam ajaran yoga, agama Hindu tu, dia suruh ingat Om tu. Om tu apa? Om tu kosong, tak ada apa. Maksudnya kita kena kosongkan nama Tuhan lah bagi mereka. Tapi Tuhan tu bagi mereka adalah dalam ajaran Hindu, dia wahdatul wujud. Kan? Macam sufi lah. So dia sebut kalimah yang tak ada makna. Sebab nak bagi kosong. Dia sebut kan? Tak ada apa benda nak sebut. Jadi bila setan datang, setan dapati tempat tu dah kosong. Lalu setan akan sibukkan dia dengan apa yang sesuai dengan keadaan orang tersebut. Jikalau dia tak mampu menyibukkan jiwa orang tersebut dengan pemikiran-pemikiran yang rendah, pemikiran-pemikiran yang kotor, maka dia akan sibukkan dengan kehendak untuk mengosongkan pemikiran daripada sebarang kehendak yang hakikatnya tidak ada kebaikan bagi hamba dan tidak ada kejayaan, melainkan benda tersebut menjadi pengawal hatinya. Yang ni, setan ni, dia pandai. Dia tengok orang ni tak mau pemikiran-pemikiran yang kotor. Dia tak mau fikir benda-benda tak elok. Setan hasut dia supaya jangan fikir apa. So dia tak fikir benda yang tak elok. Tapi dalam masa yang sama, benda yang elok pun dia tak fikir. Setan bawa dia kepada satu syubhat, satu ajaran sesat. Duduk, fikir, jangan fikir apa. Duduk kosong minda. Kosong minda dia. Ini Ibn Qayyim cerita. Sebab tuan-tuan mungkin terkejut, mana Ibn Qayyim tahu ESQ NLP. ESQ NLP itu nama baru, tapi dia sebenarnya adalah ajaran kufur yang diambil daripada Hindu, Buddha, Cina, ajaran Tao, ajaran Shinto, ajaran Confucius, yang sama juga yang telah dipakai oleh orang sufi dalam khalwat depa, dalam tarikat depa, benda yang sama. Cuma yang ini dia ajaran sufi moden. Kan? Yang kononnya untuk bisnes, yang kononnya untuk meningkatkan potensi kerjaya. Tapi hakikatnya benda yang sama. Pasal golongan yang ambil benda-benda ini, mereka ambil daripada ajaran batiniyah tasawuf. Tapi dalam masa yang sama, golongan ini mereka tidak beriman dengan hari akhirat. Golongan yang New Age Movement, NLP apa semua ni, mereka tidak beriman dengan hari akhirat. So orang sufi, sebongok-bongok dia pun, at least dia beriman dengan hari akhirat. So dia buat benda-benda ini dengan tujuan untuk mencapai manfaat ukhrawi. Manfaat ukhrawi ni maknanya dia nak dapat karamah, nak masuk syurga dengan sangkaan dia lah, walaupun benda tu salah. Adapun puak-puak NLP apa semua, mereka bukan beriman dengan hari akhirat. So mereka jadikan benda tersebut apa dia? Matlamat mereka mencapai syurga dunia lah, kejayaan dunia. Apa dia kaya dunia? Kaya, duit, wang ringgit, harta benda. So the concept is still same. Tetapi the goal, matlamat yang mereka dah capai is different. Kan? Samalah orang musyrikin zaman Nabi SAW dengan musyrikin zaman kita. Sebab itu di antara wajah yang Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab sebut, kenapa orang musyrikin zaman dia lebih teruk daripada musyrikin zaman Nabi? Sebab musyrikin zaman Nabi SAW, mereka tak beriman dengan hari akhirat. So bila mereka syirikkan Allah, mereka syirikkan dalam permohonan hajat yang bersifat keduniaan. Minta rezeki, minta anak, minta sihat, minta kaya. Orang musyrikin zaman sekarang lebih teruk. Bukan sekadar minta hal-hal dunia. Mereka minta kepada sembahan-sembahan mereka, tokong-tokong mereka, berhala-berhala mereka, kubur-kubur wali mereka, manfaat akhirat. So,
benda yang sama terbalik. Kan? So geng-geng New Age movement dan segala jenis-jenis yang termasuk di bawahnya, tak kiralah jenamanya NLP, ESQ atau apa saja, disebabkan pengasas ajaran ini adalah orang kafir di barat dan mereka ni dinamakan sebagai golongan New Atheism. Golongan dia panggil golongan spiritual atheism. Dia panggil spiritual atheism. Diasaskan oleh imam kedua atheist yang baru. Apa dia? Nama dia Sam Harris. Atheist ada 4 imam yang besar. Al-a'immatul arba'ah al-mulhidin. 4 imam ahli orang atheist pada zaman moden. Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett dengan nama seorang lagi? Lupa dah. Selalu lupa seorang tu. Selalu ingat 3 ni. Kan? Tapi seorang tu selalu lupa. Dia ada 4 semua. Dia panggil the 4 horsemen of New Atheism. Okay. Dan mereka ini, Sam Harris, dia di antara yang nak mengasaskan apa yang dia panggil sebagai New Atheism, spiritual atheism. So atheism means dia nak isi kekosongan orang atheist dari sudut spiritual. Sebab orang atheist kemudian mereka tengok, banyaknya geng kita ni yang bunuh diri, yang jadi tak tentu hala, jadi tekanan perasaan, stres. So dia kata, macam mana kita nak tak mahu benda ni berlaku kepada geng yang kita tak percaya Tuhan ni. Maka dia pun bawa lah satu pahaman baru, dia panggil Atheist 2.0. Atheism 2.0. Itulah spiritual atheism. Maka dia pergi belajar dekat Tibet, pergi dekat ambil tengok ajaran Buddha apa semua. Dia bawa mai. Lepas tu di barat ditubuhkan satu institut, nama dia Esalen Institute. Dia buatlah kajian tentang ajaran-ajaran batiniyah, shamanism, Red Indian. Dibawa kajian tentang ajaran Vedanta, ajaran yoga, macam-macam lah. Datang ajaran Maharishi. Ya, mereka ni semua datang di barat mempeloporkan kita panggil sebagai spiritual atheism. Yakni satu orang boleh mencapai pengalaman kerohanian without believing in God. So this bunch of idiots, they don't want to believe in God, but they want some of what we call that spiritual experience. Mereka nak spiritual experience, tapi mereka tak percaya Tuhan. Mereka tak mau ikut agama. Tapi mereka nak jiwa mereka tenang. Mereka nak something to be done when they have these difficulties. Mereka nak ada satu benda yang mereka boleh buat yang boleh menenangkan jiwa mereka. Orang mukmin bila jiwa susah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Beriman dengan qada dan qadar, tawakal kepada Allah. So depa tengok orang mukmin, orang mukmin ni tengoklah depa susah pun bahagia, senang pun bahagia. Kan? Jadi puak-puak atheist bongok ni depa rasa jealous lah. Tapi kita tak mau beriman dengan Tuhan sebab kalau kita tak boleh buat maksiat-maksiat kita buat ni. Kan? Sebab Islam datang dengan package. See? So mereka kata kita kena cari satu amalan baru yang kita tak perlu kepada Tuhan. So mereka tengok, rupanya ada agama-agama di timur, falsafah di timur yang sebenarnya agama itu dia tidak beriman dengan Tuhan yang difahami oleh orang yang beragama. Tuhan yang memang ada wujud realiti. Tuhan yang memang Tuhan itu mentadbir alam, mencipta alam. Rupanya ada dalam ajaran timur ni, Tuhan hakikatnya dia adalah satu force of nature, kuasa alam semula jadi. Yang dia bukan satu entiti asing daripada alam ni, dia adalah spiritual bagi alam. Spirit of the universe. Dalam agama Hindu dia beri nama Brahman. Brahman itu adalah roh yang besar. Dan alam ini adalah Atman, roh yang kecil, yang merupakan jelmaan-jelmaan dia ataupun sifat-sifat dia. Dalam yang dipanggil sebagai akidah wahdatul wujud, pantheism. Yang mana hakikat wahdatul wujud ialah kufur, tidak percaya kepada Tuhan. Dan hakikatnya Tuhan itu tidak ada suruhan dan larangan.
Sebab Tuhan itu adalah kita, diri kita sendiri. Allahul Musta'an. Maka datanglah ajaran spiritual atheism ini. Ya, mereka pun suruhlah pengikut-pengikut mereka, kalau kamu ada masalah untuk dapat ketenangan, kawal pernafasan, tenangkan minda, buat meditation, buat yoga. Ya. Itulah cerita dia secara ringkas. Jadi orang sufi pun sama juga dulu. Kan? Mereka ni telah disesatkan oleh syaitan, tidak mau berfikir tentang perkara-perkara buruk, tapi dalam masa yang sama tidak mau juga berfikir tentang perkara-perkara yang sepatutnya perkara itulah yang menjadi pengawal hatinya. Apa dia? Wahia iradatu muradillahi diniyil amri alladhi yuhibbuhu wa yardah wa shaghlul qalbi wa ihtimamuhu bima'rifatihi ala at-tafsil bih والقيام به وتنفيذه في الخلق والطرق إلى ذلك والتوصل إليه بالدخول في الخلق لتنفيذه فبرطلهم الشيطان عن ذلك بأن دعاهم إلى تركه وتعطيله من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابها وأوهمهم أن كمالهم في ذلك التجريد والفراغ وهيهات كتب ابن القيم هيهات. Ya, yang mana sepatutnya bila kita kata kita kena kawal lintasan hati kita, pastikan hati kita kosong, bukan makna lepas kosong kita tak isi, sepatutnya diisi dengan mengkehendaki kehendak-kehendak Allah yang bersifat, yang berkaitan dengan agamanya, suruhan dan larangannya. Yang Allah cinta dan redha perkara tersebut dan menyibukkan hati dan memberi fokus untuk mengenali perkara-perkara yang Allah suka, yang Allah redha, yang Allah cinta secara detail, terperinci dan melaksanakannya pada diri sendiri dan melaksanakannya pada makhluk. Lalu syaitan telah meresuah bartalahum. Bartalah ini setelah zaman Ibn Qayyim dengan Ibn Taymiyah. Rasuah. Lalu syaitan telah meresuah mereka dengan menyeru mereka supaya meninggalkan perkara tersebut atas alasan zuhud daripada dunia dan tidak mau fikir hawa dunia, dan memberikan waham sangkaan bahawa kesempurnaan mereka adalah dengan mengosongkan pemikiran tanpa fikir apa-apa. Tak buat apa, tak fikir pasal kehidupan dunia. Amat jauh sekali. Jadi setan mai kepada puak sufi yang asal niat mereka ni baik, setan buat apa? Setan bisikkan kepada mereka, hampa tu sudah sibuk hai dunia lah. Mana tak sibuk hari tu, mereka tak pergi salat jamaah, tak belajar ilmu, tak belajar hukum hakam fiqh, pergi duduk menyendiri seorang-seorang, tak hubung silaturahim. Faham tak? Sedangkan ini semua adalah benda yang menjadi kemestian yang Allah suka. Allah suka kita duk fikir, jiran aku ni PKP ni apalah mereka duk buat nak. Selalu kalau tak PKP nampak duk ada ni, tak ada pergi mana. Kan? Supaya kita melaksanakan hak jiran. Pemikiran itu membawa kepada kita menjaga hak jiran. Fikir tentang adik-beradik, teringat dekat abang aku, adik aku, dekat mak aku, nak telefon tanya apa habak mereka. Kan? Itu pemikiran yang bermanfaat. Sebab itu adalah membawa kepada kita melaksanakan hak-hak kaum kerabat. Kan? Dia fikir, apa kawan-kawan aku buat PKP ni? Tanya habang Sat, telefon Sat, mesej Sat, WhatsApp Sat. Tanya. Tapi sekadarnya lah. Itu pemikiran yang bermanfaat. Membawa kita menjaga hak-hak persahabatan. Menjaga ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islam. Ada? Fikir nak makan apa? Fikir nak makan apa? Ini penting supaya kita mencari rezeki yang halal. Kalau kita makan ikut dan tak fikir dulu, takut-takut termakan benda yang haram. Kan? Tapi orang sufi kata tak payah fikir, tak payah fikir apa. Piduk seorang-seorang menyendiri, uzlah, khulwah, kosongkan minda. Kosongkan minda jadi masalah. Kan? Dia akan bawa pada setan akan ambil, kerana setan suka minda yang kosong. Dia ada dua, minda yang kosong dan minda yang terisi dengan benda yang batil. Kan?
Jadi apa yang setan bagi kepada mereka ini, setan bagi mereka satu sangkaan, kononnya ketenangan itu diperolehi dengan mengosongkan minda semata-mata adalah bohong dan dusta. Yang maksud asal syarak ialah mengosongkan jiwa, minda daripada pemikiran yang batil, kemudian diisi segera dengan minda pemikiran yang hak yang telah kita senaraikan. Tidak lari daripada beberapa pemikiran yang benar itu. Kata Ibn Qayyim, innamal kamalu fi imtila'il qalbi was sirri minal khawatir wal iradat wal fikri fi tahsil maradir rabbi ta'ala minal abdi wa minan nas wal fikri fi turuq dhalika wa tawassul ilaih. Sesungguhnya kesempurnaan jiwa itu adalah dengan penuhnya jantung dan pemikiran kita itu dengan pemikiran dan kehendak-kehendak pada melaksanakan, menghasilkan keredaan Tuhan Allah Ta'ala daripada diri hamba dan daripada manusia yang lain. Pada kita dan orang lain. Menyuruh benda yang ma'ruf dan melarang yang mungkar pada orang. Ya, fikir keadaan masyarakat, apa yang aku boleh buat untuk membawa masyarakat kepada taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Macam mana aku nak buat? Itu di antara pemikiran yang hak. Yang disuruh dan berfikir pada cara-cara dan jalan-jalan untuk sampai kepada perkara tersebut. فَأَكْمَلُ النَّاسِ أَكْثَرُهُمْ خَوَاطِرًا وَفِكَرًا وَإِرَادَاتٍ لِذَلِكَ. Manusia yang paling sempurna ialah manusia yang paling banyak pemikirannya tentang benda ini. Nabi SAW bukan orang yang berminda kosong. Ya? Bahkan Nabi senantiasa gundah gulana memikirkan keadaan umat baginda, memikirkan macam mana nak bagi orang beriman kepada Allah, nak sampaikan dakwah Nabi SAW. Nabi sentiasa dalam keadaan tersebut. Ya. Tetapi tentulah Nabi yang bila kita kata Nabi minta lindung, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Al-ham wal hazan yang Nabi minta lindung itu ialah perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Ada perkara yang bermanfaat tidak minta lindung. Itu disuruh oleh Nabi SAW. Kama anna anqasan nasi aktharuhum khawatira wa fikran wa iradatin li hududhihi wa hawahu aina kanat Allahul musta'an. Dan orang yang paling paling rendah dan kurang kedudukannya ialah mereka yang menyibukkan diri mereka dengan berfikir tentang habuan dirinya sahaja dan di mana letak hawa nafsunya, Allahul musta'an. Jadi manusia ni tak dapat lari. Kerana hakikatnya kosong pemikiran ni bohong. Kerana akal manusia selagi mana dia hidup, dia tugas dia berfikir. Kita tak boleh stop akal kita daripada fikir. Kita tak boleh stop jantung kita daripada berkehendak, menginginkan sesuatu. Kalau kita nak benda itu, kita kena mati, mampus ya. Mati tak fikir apa. Tak berkehendak dah. Kita akan menempuhi alam lain. Dah tak ada kehendak dengan dunia dia dah. Kan? Jadi, golongan ajaran sufi yang sesat, mereka kata kalau kita nak capai kejayaan akhirat, kita kena putuskan sebarang kehendak dengan dunia. Kita kata, tak. Kamu tak boleh putuskan hubungan kamu dengan dunia selama mana kamu hidup di dunia. Tetapi ialah kamu putuskan hubungan dengan dunia yang tidak membawa manfaat kepada akhirat. Kerana dunia adalah markabul akhirah, adalah tunggangan kita untuk menuju ke akhirat. Maka yang kita kena ambil tahu pada dunia ini, yang bermanfaat untuk akhirat. Yang tu kamu kena ambil tahu. Tidak ada istilah dalam Islam buang dunia. Tidak ada. Bahkan dunia ini adalah alat, adalah tunggangan, adalah bahtera yang nak bawa kita kepada akhirat. Sama ada bawa ke syurga atau ke neraka. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراض الرب تعالى فربما استعملها في صلاته فكان يجهز جيشه وهو في صلاته فيكون قد جمع بين الجهاد والصلاة. Tengok Ibn Qayyim kata Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an senantiasa sibuk pemikiran dia. Tak pernah berhenti fikir tentang
perkara-perkara yang menjadi keredaan Tuhan. Bahkan dalam semayang dia kadang-kadang dia duk fikir nak susun tentera pergi berjihad. Tengah semayang tapi tak disibukkan. Dia semayang, dia fokus, tapi dalam masa yang sama dalam semayang dia juga duk fikir siapa nak nanti jadi panglima perang, nak pergi perang belah sini, nak pergi jihad. Dan ini tidak mengurangkan pahala solat. Pasal apa? Pasal dia bukan buat benda yang tidak ada kaitan dengan ibadah. Tak? So itu, maka dia telah menghimpunkan di antara jihad dan solat, kata Ibn Qayyim. وهذا من باب تداخل العبادات في العبادة الواحدة. Dan ini termasuk berhimpun dua ibadat dalam satu ibadat. Maksudnya Umar Al-Khattab radhiyallahu an dia buat serentak macam-macam ibadat. Ya. Yang mengurangkan solat tu kita fikir hal-hal kelazatan dunia, keseronokan dunia, benda-benda yang batil atau benda yang tidak ada manfaat untuk akhirat. Itu yang mengurangkan pahala solat. Itu yang buat kita tak khusyuk, itu yang buat kita lupa. Adapun dalam solat, kalau kita fokus, kita duk ingat hukum hakam solat. Sambil solat kita duk ingat kitab fiqh kita hafal pasal hukum hakam solat. Itu betul lah. Memang itu cara kita nak solat, macam mana lagi. Kalau kita tak ingat apa kita duk hafal, matan zubat ke apa ke dalam solat, tersilap solat kan, batal pula. Kan? Itu mengingat benda-benda akhirat. Ya? Sambil solat duk fikir, sekali lagi lepas ni ada kelas apa? Kan? Naklah lepas solat ni nak pergi baca kitab sekian. Lepas solat ni nak pergi follow kelas sekian. Duk pasang niat. Tak ada masalah. Macam kita masuk masjid, kita pun Allahu Akbar. Takbiratul ihram, sembahyang tahiyatul masjid. Betul baru teringat, oh nak niat i'tikaf. Kita pun niat i'tikaf dalam solat. Tak ada isu. Kan? Tengah-tengah duduk sembahyang maghrib, teringat, esok macam nak puasa lah. Kita pun niat puasa dalam solat. Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Kan? Yang jadi kurang pahala itu ialah fikir tentang hal ehwal keduniaan. Wa huwa babun azizun syarifun la ya'rifuhu illa sadiqut talab mutadalli'un min al-'ilm 'alil himmah بحيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات شتى. Bab ini adalah benda yang susah dan tinggi untuk dicapai. Tapi tak mustahil lah. Tidak ada yang mengenali perkara ini melainkan orang yang benar-benar dalam tuntutan yang mencari akhirat dan redha Allah. Bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Tinggi himmah semangat dia dalam kebenaran. Di mana dia tidak masuk dalam satu ibadat, melainkan dengan satu ibadat, dia dapat banyak ibadat. Satu ibadat dia dapat pahala banyak ibadat. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Dan ini adalah kelebihan yang Allah kurniakan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Ya. Jadi ini di antara perbincangan kita tentang pemikiran. So point dia adalah pemikiran ni kita bukan disuruh tak fikir, tetapi yang disuruh kita memelihara pemikiran daripada memikirkan perkara-perkara yang memudaratkan akhirat kita, merosakkan dunia kita, membawa malapetaka kepada iman kita. Tetapi dalam masa yang sama kita disuruh isi benak jantung kita ini dengan pemikiran, dengan kesibukan, kehendak terhadap perkara-perkara yang membawa manfaat kepada dunia dan akhirat kita sekali. Ya. Sebab itulah punca orang terjebak ke dalam maksiat bukan kerana pemikirannya itu kerana dia berfikir, tetapi kerana pada apa yang dia fikir sebenarnya. Jadi pintu masuk maksiat, pintu masuk syaitan menerusi pemikiran ini bukan semata-mata kerana kita berfikir, tetapi kerana benda yang kita fikir itu yang kita kena perhati, yang kita kena tapih. Adapun ajaran yang menyeru supaya tidak berfikir langsung itu ajaran yang karut, marut, bohong. Dan dia tak realistik. Dia tidak realistik. Kerana jiwa itu
Kalau tidak diberi makan dengan taat, dia pasti akan cari makan dengan maksiat. Pasti confirm. Samalah mata. Mata kalau tak tengok benda taat, dia tengok benda maksiat. Kerana mata fungsinya untuk melihat. Telinga fungsinya untuk mendengar. Dia nak dengar. Kok mana pun dia nak dengar. Kalau dia tak dengar ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, ilmu, dia akan dengar benda-benda yang batil. Ya, itu pasti. Kan? Jadi sama juga benak pemikiran kita ini, kalau kita tak isi dia dengan pemikiran yang berkaitan dengan keridaan Allah Jalla wa'ala, maka dia akan terisi dengan pemikiran-pemikiran yang membawa kepada kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita bercukupan dengan sekadar itu dulu bagi kelas kita pada pagi ini, insya-Allah. Dan kita akan sambung pada masa yang akan datang. Seterusnya ialah berkaitan dengan al-lafazat, memelihara ucapan, memelihara lafaz. Kerana pintu masuk seterusnya ialah lafaz. So kita ada ambil al-lahazat, pandangan mata. Kemudian kita dah ambil al-khatarat, bagi berbaki ialah al-lafazat dengan al-khatawat, ucapan lisan dan langkah-langkah kaki. Ini kita akan masuk pada kelas-kelas yang akan mendatang biiznillah taala. Ada soalan? Orang yang pergi program seminar motivasi ni, dia kena tengok. Hari ni banyak dah seminar-seminar yang bernama motivasi ni bukan motivasi. Dia seminar untuk menyebarkan ajaran-ajaran songsang New Age Movement, ajaran-ajaran songsang spiritual atheism, yang mereka namakan sebagai program untuk meningkatkan potensi diri, self potential. Ya, kononnya dalam diri kita ni ada tenaga dalaman, ada potensi dalaman yang kita tak keluarkan, yang kalau kita buat sesuatu kita keluarkan, kita akan boleh mengawal dunia, kita akan boleh bertindak dengan lebih luar biasa. Kalau dengar program-program yang macam ini, jauhkan, elakkan. Elakkan. Dan hakikatnya orang mukmin tak berhajat kepada program-program yang macam ini. Ya. Kita kerohanian kita diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak isi kerohanian dengan benda-benda keduniaan. Kalau you nak berjaya bisnes, you pergilah belajar pasal bisnes. Ambil dah short course pasal bisnes, ambil dah diploma in business ke, belajar strategi marketing. Tu baru betul. Ini nak laku apa semua, pergi buat yoga, meditasi, kosongkan minda. Apa kaitan? Tak ada kaitan langsung. Kan? Kalau you nak berjaya dalam berniaga, pergi timba pengalaman daripada ahli perniagaan yang berjaya. Kan? Dan jangan lupa di samping itu, you kena pergi belajar hukum hakam fiqh, mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhah. Barulah perniagaan itu berkat. Kan? Ini berniaga rukun jual beli pun tak tahu. Macam mana? Allahul musta'an. Kan? Ini disebut dengan pergi program-program yang tak apa-apa ini, yang masyarakat kita masih tak terbiasa. Tapi alhamdulillah sekarang dah banyak pendedahan dibuat. Kalau siapa yang rajin follow Facebook saudara kita Suhili Nain, banyak dia dedahkan pasal gerakan New Age Movement dan yang tersebar magnet rezeki lah apa dah semua ini. Dia sebenarnya benda yang Allahul musta'an, kekufuran dalamnya itu adalah terlalu dahsyat. Tapi kita tak, orang yang tak tahu, yang pergi, dia tak nampak lah pasal dia tak mengaji, tak belajar, dia tak tahu apa usul-usul yang dibina atas program ini. Ya, itu yang bahaya. Sebab kita manusia, masyarakat ini jahil, ya. Tapi mereka perasan kata mereka tahu agama. Itulah masalah. Allahul musta'an. Ada soalan lain? Tidak berfikir langsung kawan nafsu. Macam kita sebut tadi lah. Fikiran ni kita tak boleh tak fikir. Selagi kita hidup, kita akan fikir. Kalau kita tak fikir benda yang baik, kita akan fikir benda yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintah hal dunia.
Terlintas hal dunia, tak ada lintas, macam kita dah sebut, lintasan. Kalau dia benda yang tak bermanfaat, benda yang tak ada kaitan dengan ibadat yang kita duk buat sekarang, yang boleh merosakkan ibadat yang kita duk buat, dia memang akan datang lintasan, bisikan daripada syaitan, tetapi jangan panggil. Macam Ibn Qayyim kata, jangan panggil dia singgah, biar dia lalu. Biar dia lalu. Kalau rasa lintasan tu kuat sangat datang, setan duk bisik, minta lindung kepada Allah. Nabi dah ajak dah. Baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ludah ke kiri 3 kali. Ya, itu di antara cara untuk kita mengelakkan, dan kita kena fokus kepada ibadah. Sebab itu kita kata, punca benda tu duk masuk dalam solat ialah kerana ada ruang kosong lagi. Kalau kita fokus dengan solat dan kita khusyuk dan kita sibukkan, kita penuhkan otak kita ni tentang solat, tentang ibadat, dia tak boleh lagi, dah tak ada ruang kosong nak masuk pemikiran-pemikiran yang batil ini. Pemikiran yang batil ini. Ya, adapun pemikiran yang bermanfaat, yang tidak mengganggu khusyuk solat kita, tidak ada masalah. Tengah duduk solat, dia terfikir, sekejap lagi lelaki aku balik nak makan apa, nak masak apa. Itu fardu, kewajipan, ibadah. Kan? Jadi dia terfikir sekejap, lepas tu dia buat keputusan, selesai. Tapi dengan syarat tidak menyibukkan solatnya dengan perkara tersebut lah. Maksudnya dia masih boleh ingat rakaat solat dia apa semua. Itu tak ada masalah. Dan kalau datang lintasan-lintasan pemikiran yang tak elok, keduniaan, cerita pasal nak beli barang-barang yang tak ada keperluan harian, benda tu yang boleh fikir sekejap lagi, tapi duk main dalam solat, segera kita tutup, segera kita lawan benda tersebut dan minta lindung kepada Allah Ta'ala daripada was-was syaitan. Naam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.